Pertumbuhan ekonomi negara dijangka kekal kukuh untuk suku kedua tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pusat Polisi dan Hal Ehwal Ekonomi Malaysia PIS, Dr. Zokri Idris berkata, pertumbuhan disokong peningkatan ekonomi domestik serta pemulihan pasaran buruh. Pertamanya kita melihat apabila penggunaan dan transaksi ekonomi domestik yang semakin berkembang pada suku pertama ini akhirnya akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten pada KDNK. Keduanya apabila kita juga berjaya mengurangkan kadar pengangguran pada 3.9% di mana kita menyaksikan lebih banyak mobilisasi dan aktiviti ekonomi dan penjanaan pendapatan oleh rakyat Malaysia pada suku pertama dan juga suku kedua pada tahun ini. Inflasi juga berada dalam keadaan terkawal walaupun sedikit sebanyak ia memberi kesan terhadap kehidupan isi rumah di Malaysia. Meramalkan ekonomi negara tumbuh pada 5.5 suku kedua tahun ini, jelasnya konflik yang tercetus antara Rusia dan Ukraine serta dasar sifar COVID yang dilakukan China ketika ini sedikit sebanyak memberi impak kepada ekonomi Malaysia. Kementerian Keuangan memulakan program Jelajah Negeri Bajet 2023 di Johor hari ini. Johor, negeri pertama dikunjungi bagi mendapatkan pandangan dan cadangan di peringkat akar umbi terutama daripada rakyat, industri setempat termasuk kerajaan negeri. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata kerajaan akan terus memajukan mekanisme untuk memperbanyakkan penyediaan perumahan yang berkualiti dan mampu didiami rakyat biasa. Beliau mengambil contoh semasa lawatan kerja ke Rumah Iskandar Malaysia yang dimajukan pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar yang mana 1,500 unit pansapuri disediakan untuk golongan yang bekerja di Iskandar Malaysia. Selain itu, lawatan ke Follow Farms di Ulu Tiram merupakan inisiatif komuniti setempat menghasilkan sayur organik menunjukkan Malaysia juga mempunyai potensi tinggi untuk meningkatkan penghasilan makanan di kawasan bandar yang menerapkan prinsip kelestarian. Pertemuan dengan pihak berkepentingan dari industri kimia turut diadakan dan cadangan yang dibuat pihak industri semasa sesi dialog di Taman Industri Tanjung Langsat untuk memacu pertumbuhan industri kimia akan dipertimbangkan untuk bajet 2023. Semasa pertemuan dengan Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi, kerajaan menzahirkan komitmen untuk memacu pembangunan di Johor serta meningkatkan usaha menarik pelaburan ke negeri itu. Unjuran Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia menyaksikan lebih 60% daripada 71,800 pekerja dalam industri getah melibatkan tenaga buruh asing. Sehubungan itu, pelan tindakan perlu disegerakan bagi menepis dakwaan isu buruh paksa yang menjejaskan ekspor produk hiliran berasaskan getah negara. Majlis Getah Malaysia telah menjalin kerjasama dengan Pertubuhan Buruh Antarabangsa dan memperkenalkan panduan berkaitan buruh kepada pemain industri. Saya minta peranan ILO bukan sahaja untuk mengeluarkan guideline panduan-panduan dari segi bagaimana nak mengelakkan kita dituduh sebagai mengamalkan buruh paksa. Perkara-perkara yang harus mereka juga lihatkan adalah bagaimanakah implementation pelaksanaannya ILO ini. Jadi kita dah rectify. Jadi bila sesuatu syarikat dikekang daripada mengeksport barang ke US dan ke EU, syarikat-syarikat ini dituduh mengamalkan forced labour.